Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali kita pada pagi ini. Alhamdulillah dalam siri tadabbur Al-Quran harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-148. Insya-Allah 148, iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 147 sehingga ayat 151 insya-Allah. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk hidup pada hari ini, untuk menjadi seorang Muslim, untuk orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan sesi kita ini dengan kita akan membaca sedikit daripada ayat di muka surat 148, iaitu surah Al-An'am ayat 147 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kazzabuka faqul rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Zu rahmatin wasi'ah. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah bersyukur ini kita akan baca daripada, akan tadabbur insya-Allah daripada ayat yang ke-147 dan seterusnya sehinggalah kepada ayat 151. Ayat ini sebagai lebih kurang insya-Allah pengakhiran sebab kita ada hanya lebih kurang 2 muka surat lagi selepas daripada ni untuk masuk ke satu surah yang baru, iaitu surah Al-A'raf. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala pertama-tamanya iaitu yang pertamanya Allah Taala memberikan tasliyah kita panggil, iaitu hiburan, iaitu yang menenangkan hati, satu motivasi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang kafir ni akan begini dan jangan kamu wahai Muhammad jangan risau, jangan sedih. Maknanya kalau kamu dah berusaha dah menyampaikan agama ni kepada manusia semua, tetapi kalaulah manusia ni tetap juga menolak, jadi jangan kalau kamu sedih, jangan kamu berhenti, jangan kamu bukan Allah tak tahu, Allah Taala tahu semua benda yang berlaku ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkatalah insya-Allah auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi pada pagi ni Allah Taala kata fa in kazzabuk. Sekarang ni orang-orang tu menolak dakwah kamu wahai Muhammad ni. Jadi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala kata kalau mereka ini mendustai kamu, maknanya menolak apa yang kamu bawa ni dan mengatakan bahawa apa yang kamu bawa ini adalah satu perkara yang dusta, satu perkara yang tipu. Jadi Allah Ta'ala kata sini fa'in kazzabuk. Jadi kita ada dua, satu kazza dengan sabdu tu pada za tu kan, kazza, satunya kazaba. Jadi kalau kazaba tu seorang yang menipu, bukannya dia mengatakan orang lain tu penipu. Bila seorang tu mengatakan kepada orang lain, awak ni penipu lah, itu maknanya hey dengar semua ni dia ni penipu. Itu maknanya kazzabu, dia guna perkataan. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi SAW di Mekah ni iaitu apa, semasa dakwah baginda, mereka ni orang-orang musyrik ni mengatakan bahawa ni Muhammad ni penipu. Iaitu jangan dengar dia ni adalah apa yang dia bawa ni semua tipu. Gitu kan, bukan hanya dia menipu, kalau menipu dia yang menipu, kazaba kan, tapi ini kazzaba, iaitu seorang yang mengatakan orang lain tu dia ni penipu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu, Allah Taala kata fa in kazzabuka, kalau mereka mengatakan kamu ni tipu wahai Muhammad, maka katakan kepada mereka tu fakul, Allah Taala kata fakul rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Allah Taala katakan kepada mereka ni, rabbukum, Tuhan kamu mempunyai rahmat yang luas, rahmah wasi'ah. Jadi Allah Subhanahu Taala kenapa pula dah mereka ni mengatakan kamu ni bohong, maknanya membuat tuduhan macam-macam kepada kamu, tiba-tiba kata kepada mereka tak apa, Tuhan kamu ni mempunyai rahmat yang luas.
Apa maksud tu? Maksud gini, ulama-ulama tafsir hampir sepakat mengatakan bahawa Allah Ta'ala menyuruh Nabi tu berkata begitu kepada orang-orang tu, orang yang menolak dakwahnya tu, ialah nak beritahu kepada tak apa. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan turunkan kepada kamu ni azab dengan segera. Tengoklah nanti, maknanya lambat. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu. Itu maknanya mempunyai rahmat yang luas. Maknanya walaupun kamu ni jahat, walaupun kamu kata aku ni tipu, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap juga apa? Iaitu tidak menurunkan azab kepada kamu. Tengok kan? Tak seperti orang dulu, nabi-nabi terdahulu, bila mereka ni kan macam ni, sekejap tak lama datanglah azab tu kan. Tapi apa yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad ni satu keistimewaan lah, iaitu Allah Ta'ala beri juga rahmah wasi'ah, rahmat yang luas kepada umat Nabi Muhammad ni, walaupun mereka ni berdusta. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku pada hari ni kan, orang kafir buat kepada orang Islam gini-gini dan sebagainya. Jadi kita janganlah maknanya kata Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tak buat, kenapa tak ambil tindakan, kenapa Allah tak kan. Allah Ta'ala tu katakan fakun rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Kemudian Allah Ta'ala kata wala yurad ba'suhu anil qaumil mujrimin. Tetapi ni maknanya yang tadi tu memberi okeylah harapan dah kan, tak apa. Tetapi apabila datangnya ba'suhu ni maknanya azabuhu iza jaa. Dalam tafsir Jalalain kata iaitu apabila telah datang ba'suhu, iaitu azabnya. Ba'suhu tu makna azabnya. Apabila telah datang azabnya, la yuraddu, maka tak akan boleh ditolak lagi. Itu maknanya kan. Jadi maknanya tak ada siapa pun yang boleh menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Anil qaumil mujrimin, daripada orang-orang yang jahat. Maknanya azab tu akan datang kepada orang yang mujrim lah. Allah Ta'ala sifatkan orang yang menolak agama ni sebenarnya adalah orang mujrim. Tengok kan, kita dah baca sebelum daripada ni, orang zalim, orang mujrim, orang kafir tu standard lah kita biasa dengar kan. Tapi Allah Ta'ala juga mengatakan orang tu mujrim. Mujrim ni kalau sekarang penjenayah lah dalam terjemahan dia. Mujrim ni orang-orang yang buat kriminal, semua tu itu adalah mujrim. Jadi siapa orang mujrim ni? Allah Ta'ala sebut sini, iaitu orang-orang yang menolak agama ni, orang yang mukazzib kepada Rasul dan mukazzib kepada apa yang dibawa oleh pendakwah Islam, apa yang dibawa oleh Islam hari ini, itu adalah sebenarnya mujrim semua kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sayaqulul lazina asyraku. Kemudian tengok kan, Allah Ta'ala berkata, menceritakan makna akan. Mereka tak kata lagi kemungkinannya, tapi Allah Ta'ala dah cerita, dah akan. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia tu. Jadi Allah Ta'ala kata akan, sayaqulu, akan berkata orang-orang yang asyraku tu akan berkata, lau sya Allah, ni kata-kata mereka, kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, ma asyrakna wala abauna, nescaya kami tak akan mensyirikkan Allah, ayah-ayah kami tak akan mensyirikkan Allah. Mereka kata, apa maksud ni? Kemudian disambung sikit lagi, wala haramna min syai', dan kami tak akan mengharamkan minta maaf jadi mereka berkata wala haramna min syai', dan kami tak akan mengharamkan apa-apa. Sebelum daripada ni kita bacakan, orang kafir ni, orang Quraisy ni, orang-orang musyrik ni, mereka ni buat undang-undang macam-macam. Mereka kata ni boleh, ni tak boleh, binatang ni boleh, binatang ni boleh naik ditunggan, binatang ni tak boleh, binatang ni boleh dimakan, binatang tak boleh diminum susu, macam-macam kan. Kita tahu kan yang kita baca sebelum daripada ni. Jadi itu adalah makna peraturan-peraturan yang mereka cerita. Jadi mereka kata dalam ni alasan mereka ni, hujah mereka ni, konon-kononnya mereka kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala tak benar kan kami buat perkara-perkara ni, iaitu syirik lah, ayah-ayah kami tu syirik lah, kami ni mengharamkan ini, mengatakan ini boleh buat undang-undang. Kalaulah Allah Ta'ala tak benar kan, nescaya kami tak boleh buat. Tengok alasan dia, apabila kami boleh buat perkara tu, menunjukkan bahawa apa? Perkara tu adalah merupakan perkara yang dibenarkan oleh Allah. Tengok tu, Allah redha kepada kami sebenarnya. Kalau tak redha takkan dibenarkan. Tengok kan, kata-kata mereka, perangai mereka, cakap mereka, alasan mereka, macam-macam alasan ni. Ini alasan lagi ni, tambahan lagi. Yang Allah Ta'ala sebut sayaqulu ni, akan berkatalah mereka tu. Kazalika, Allah Ta'ala pun sebutlah, kazalika, sebagaimana alasan mereka tu, macam tu alasan mereka, sebenarnya kazzabal lazina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Allah Ta'ala kata macam itulah juga perangai, macam itulah juga alasan orang-orang yang sebelum daripada mereka. Kazzabal lazina min qablihim, orang-orang sebelum daripada mereka ni mendustai, macam itulah juga cara fikir mereka, macam tu juga. Jadi maknanya kan kita tengokkan sampai sekarang ni kan, cara fikir ni berada sama kan.
Zaman sebelum daripada Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ni, selepas daripada zaman Muhammad tak ada dah, kita akan berdepan orang-orang Islam akan berdepan dengan ni. Jadi ingat insya-Allah kan, ingat kan, kepada orang-orang yang bawa Islam, kepada pendakwa-pendakwa Islam, kepada orang menyeru kepada Islam, bahawa mereka akan menghadapi perangai-perangai atau kata-kata macam ni. Kata-kata apa? Iaitu mereka kata, kalau Allah Ta'ala tak reda kepada kami atas perbuatan kami ni, kami buat macam ni, kalau Allah tak suka, nescaya kami tak boleh buat. Tengok, itu alasan dia. Jadi Allah Ta'ala kata, kazzabal lazina min qablihim hatta, mereka akan berperangai macam ni lah, kata Allah Ta'ala kata, sehinggalah nanti akan stop tu bila zaku ba'sana, mereka dah merasai bila dah kena penyiksaan Allah. Kalau Ta'ala nak turunkan penyiksaan boleh tetapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tak jawab salam dan juga tak pasti tadi suara jelas tak jelas, video jelas tak jelas, tolong bagi feedback insya-Allah. Jadi Allah SWT kata hatta zaku ba'sana, sehinggalah mereka ni merasai ba'sana maknanya azab daripada kami. Maknanya itulah azab kan, masa nak mati ke, selepas pada mati ke, mereka nak mengatakan macam tu, tak adalah, habislah kan nak mengatakan. Jadi Allah SWT kata kemudian, kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Allah Subhanahu Wa Taala kata sekarang ni, katakan Muhammad, katakan, beritahu kepada mereka sikit, beritahu kepada mereka ni, kul hal indakum min ilmin, kamu ni ada ilmu ke? Sebelum daripada ni kan, yang sebelum daripada ni kita dah cerita kan, apa maksud bila Allah Ta'ala sebut ni kepada Nabi Muhammad ni kan, minta daripada mereka ni ilmen ni makna satu pengetahuan, satu data, satu fakta, satu yang betul-betul, ataupun kamu ni pakai agak-agak je. Pasal apa? Pasal agak-agak tu yang kamu cakap tadi tu, kamu kata sebab itulah Allah Ta'ala redha. Adakah kamu ada bukti? Jadi Allah Ta'ala kata hal indakum min ilmin, adakah kamu ada bukti benda-benda ni semua? Wahai ni, cabar ni orang-orang musyrik ni, yang menolak agama ni, yang menolak Islam ni kan, beritahu kepada mereka, kamu ni ada bukti ke nak kata macam ni? Fatukhrijuhu lana, kamu keluarkan untuk kami. Maknanya kalau ada, beritahu sekarang ni, kemukakan maksudnya kan. Fatukhrijuhu lana in tattabi'una, Allah Ta'ala kata in tattabi'un, sebenarnya mereka ini tidak adalah, in tu makna tidaklah, tattabi'una illa zon, mereka ni sebenarnya pakai agak-agak je, zon saja. Mereka cakap tu bukan cakap daripada fakta pun, cakap daripada agak-agak. Kita nak kata teori, tapi teori ni kadang-kadang ada juga lah sikit-sikit kan, dia punya bukti-bukti. Ni tak langsung, tak ada bukti. Nak kata bukan teori, sebelum daripada teori lagi, cakap saja kan. Jadi Allah Ta'ala kata in tattabi'una illa zon, melainkan zon sahaja. Wa in antum illa takhrusun, Allah Ta'ala kata wa in antum, tidak adalah mereka itu, kamu semua ni, tidak adalah kamu semua ni, illa takhrusun, melainkan tukazzibun. Takhrusun tu maknanya tukazzibun. Minta maaf tak alih kan. Okey. Melainkan ni takhrusun. Mana takhrusun apa? Penipu maknanya. Tidak adalah mereka ni, melainkan penipu je. Minta maaf lah tak alih tadi. Ni. Jadi seterusnya habis itu ayat ni. Jadi Allah Ta'ala dah ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna Allah Ta'ala pun mengajarlah kepada kita. Dan Allah Ta'ala pun dah beritahu apa yang akan berlaku, apa yang akan dikatakan oleh mereka. Ini saya aku ni, orang-orang yang menolak ni kan. Jadi begitulah juga sebenarnya. Kalau kita ni benar-benar, kalau kita ni menyampaikan agama, pada hari ni, nescaya kita akan hadapilah apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita tengok kan, ayat seterusnya. Kul. Sekarang ini Allah SWT, bila kul tu maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi supaya berkata, supaya bercakap, supaya beritahu kepada ni orang-orang yang apa ni, mendustakan kamu, yang menolak kamu dan sebagainya. Beritahu kepada mereka kul. Jadi samalah kul huwallahu ahad, katakan. Maknanya bukan hanya kita sebut dalam hati tu, tapi katakan, beritahu. Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu kan, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala katakan kul. Sekarang ni katakan wahai Muhammad, kul falillahil hujjatul balighah. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala kan tak diminta kan, ayat 100 kita kata 100 ni 148 kan. Dalam 148 ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya minta daripada mereka mana bukti, mana dalil yang kamu katakan gini. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, akhirnya ada tak mereka ni? Mereka ada hujah tak agaknya? Mereka ni ada bukti tak? Jadi jawapan dia tak ada.
Mereka ni tak ada bukti. Mereka ni mengarut je. Mereka ni merapu je kan. Mereka mengata je kan. Zon saja, sangka-sangkaan saja. Jadi akhirnya, kalau dah tak ada bukti, katakan kepada mereka ni, wahai Muhammad, falillah, Allah Ta'ala katakan, falillahi al-hujjatul balighah. Di sisi Allah, Allah ada bukti yang al-balighah. Balighah tu maknanya, asalnya maknanya sampai, tapi dia boleh beri banyak-banyak makna. Lepas tu ulama-ulama tafsir kata al-balighah ni at-tammah, yang sempurna. Maknanya bukannya separuh-separuh ke bukti daripada Allah SWT. Dan ataupun ada yang kata bahawa al-balighah tu maknanya ialah al-qawiyyah, iaitu yang power, yang sangat apa ni kita mantap lah. Yang ketiga, ada juga ulama mengatakan bahawa al-wadihah, maknanya yang jelas. Al-balighah tu, jadi maknanya keseluruhan makna-makna tu. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni ada di mana bukti tu ni dalam Quran ni penuh ni. Jadi Allah Taala buktikan. Jadi semua tu, dan melalui, kalau zaman Nabi SAW dengan mukjizat lagi lah, tapi of course kan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW ialah ni Al-Quran ni. Jadi kita baca sekarang, alhamdulillah kan. Katakan, kalau kamu dah tak ada, katakan wahai Muhammad, falillahil hujjatul balighah. Allah Ta'ala mempunyai hujjah yang balighah. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau dia kehendaki, dia boleh beri petunjuk kepada kamu semua. Tapi Allah Ta'ala dah tetap. Jadi oleh kerana itulah, maka marilah kita berlumba-lumba kan, supaya kita ni jangan jadi kan. Allah Ta'ala beri pilihan kepada kita sekarang, beri ikhtiar kepada kita. Dalam bahasa Melayu kan, ikhtiar ni, bukan ikhtiar dalam bahasa Arab kan. Allah Ta'ala beri ikhtiar kepada kita, untuk kita ni sekarang ni boleh pilih kan. Ada dua sekarang ni, dua depan kita ni. Satu jalan yang benar, satu jalan yang sesat. Al-haqqu dan juga ad-dalalah kan. Az-zulumat dan juga an-nur. Cahaya dan juga petunjuk. Nak yang mana kan. Jadi sebab itulah maka Allah Ta'ala kata sini, kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh bagi. Jadi ini adalah untuk memberi ketenangan, untuk memberi hiburan kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, jangan kamu sedih kalau mereka ni menolak kan. Allah Ta'ala kalau nak tukar mereka, nak beri semua jadi beriman boleh kan. Tapi Allah Ta'ala dah tetap, itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang akan beriman, ada tak nak beriman. Jadi yang kau tak ada beriman tu, tak nak beriman tu, jangan kamu sedih wahai Muhammad. Teruskan usaha, teruskan. Jadi Allah Ta'ala kata, fausya'a lahadakum ajma'in. Tapi kamu tak nak buat macam mana kan? Dah Nabi ada kat depan tu. Nabi di depan kamu tu. Kamu tak nak terima juga. Nak kata apa? Okey, jadi ayat sekarang kita baca ayat 150 insya-Allah ayat 150. Aku di sini Okey, jadi apa Allah SWT kata? Kul halumma ni kan bawa datang, gitu kan. Kalau ahduru, bawa sini, tu minta lagi kan. Katakan wahai Muhammad, halumma apa? Halumma syuhada akum, bawalah saksi-saksi kamu. Kita yang kalau dalam mahkamah kan, kita akan kata, kamu ada saksi, mana bawalah saksi tu kalau ada. Kamu kata kamu tak bersalah ke, kamu kata kamu gini-gini ke kan, kamu menolak apa yang didakwa kepada kamu kan, bawa sini. Jadi Allah SWT katakan wahai Muhammad, halumma kepada mereka ni, halumma syuhadaakum, bawalah saksi-saksi kamu tu, allazina yashhaduna anna Allah harrama haza, yang menyaksikan kan. Sebelum daripada ni kita dah baca dalam muka surat sebelum daripada ni, muka surat 147 kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kepada mereka ni kan, bawa saksi. Sekarang ni minta lagi, mana saksi yang kamu kata gitu tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata gitu. Tak apa, insya-Allah tak apa. Alhamdulillah kan. Lepas ni boleh tengok recording walaupun lambat sikit, insya-Allah tak apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, bawalah saksi-saksi kamu. Sebab kamu kata Allah macam ni, Allah menyuruh macam ni, Allah mengharam. Allah yang menyuruh kamu macam ni, Allah yang melarang macam ni, Allah tak beri macam ni, Allah suruh macam ni. Bawa saksi-saksi yang mana yang menyaksikan, yashhaduna anna Allah harrama haza, yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni mengharamkan benda ni. Mana dia saksi yang kamu kata Allah Ta'ala kata haramkan? Bawalah saksi. Jadi apa Allah Ta'ala kata lagi, fa in syahidu fala tashhad. Kalau kamu kata ya kamilah saksi, fala tashhad ma'hum, jangan kamu ikutlah mereka tu kan. Mereka je kan saksi, sebenarnya tak ada pun. Tapi jadi kalau mereka mengatakanlah kamilah saksi apa, jangan ikutlah mereka tu. Jadi Allah SWT kata, wahai Muhammad, fala tashhad ma'ahum, jangan kamu percayalah kepada saksi mereka tu kan. Wala tattabi' ahwa allazina kazzabu bi ayatina, dan jangan kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang kazzabu bi ayatina, iaitu orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami.
Siapa mendusta ayat kami? Iaitu orang kafir tu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala kata di sini, jelaskan, beritahu bahawa sebenarnya orang-orang yang mendustai kamu tu sebenarnya ikut nafsu. Ikut nafsu, bukan ikut akal pun. Akal pun tak betul. Maksudnya ikut perasaan je. Ikut nafsu ni benda tak betul lah, maknanya kan. Kalau ikut akal ni logik, maknanya kan. 1+1 2. Ni mereka ni bukan 1+1 2 dah. Tak. Mereka kata tak. Tak. Muhammad ni pembohong. Mana bukti pembohongnya? Tak ada pun. Jadi maknanya kan Allah Ta'ala katakan, minta kalau kamu ada. Akhirnya mereka tak boleh nak buktikan juga. Jadi akhirnya orang-orang yang maknanya tak boleh nak buktikan, biasanya mereka akan guna kekerasan lah. Nak bunuh lah, nak seksa lah. Sebab apa? Tak ada bukti. Itulah yang berlaku kan sampai bila-bila, sampai hari kiamat kan. Orang-orang yang ada power, kalau akhirnya mereka tak ada bukti, mereka akan guna kekerasan. Jadi undang-undang tu milik mereka kan. Undang-undang tu untuk orang yang berkuasa. Orang-orang yang tak ada kuasa, tak adalah undang-undang kan. Dakwa lah, nak dakwa apa? Sebab apa? Kamu ni tak ada kuasa. Jadi kamu nak buat apa? Itulah tabiat yang berlaku. Allah SWT ceritakan kepada kita semua kan. Itulah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi itu tak bersalah, walaupun Nabi itu di tanah haram, kita kan di tanah haram tu kan, tapi mereka menyeksa. Padahal sebelum daripada ni, mana ada undang-undang mereka sendiri buat bahawa di tanah haram ni tak boleh sentuh orang, tak boleh seksa orang, tak boleh nak bunuh orang. Tapi apa yang mereka buat tu? Tengok tu, di tanah haram tu mereka seksa sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka halau Nabi, padahal Nabi tu tanah air dia tu Mekah kan, tapi mereka halau Nabi. Tengok kan, untuk mengatakan apa, bahawa apa yang mereka buat semua betul. Tak kira lah, gitu kan. Walaupun mereka salah pun tetap betul juga, sebab undang-undang mereka pegang. Jadi Allah SWT kata sini, wala tattabi', jangan ikutlah perangai mereka tu, jangan ikutlah hawa nafsu mereka tu. Hawa allazina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirah, mereka tak beriman kepada hari akhirat. Dah mendustai kamu wahai Muhammad, kemudian tak percaya pula kepada hari akhirat. Akhirat tu maksudnya termasuk semualah kan, termasuklah hisabnya, termasuklah syurganya, termasuk neraka lah, termasuk mahsyarnya, termasuk semua-semua sekali tu. Kemudian wahum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka pula bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun tu maknanya yusyrikun. Ya'dilun tu maknanya yusyrikun, berpaling tapi maksud berpaling situ bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun maknanya yusyrikun sini mereka ni syirik dengan Tuhan mereka sendiri. Seterusnya ayat kita 151 ayat yang terakhir insya-Allah hari ni. Tapi panjang sikit ayat ni kan. Jadi katakan kita masuk sekarang ni kepada hizib lah. Salah satu arba' al-hizib yang ke-15 iaitu Allah SWT kata kul, katakan Muhammad ta'alau. Sekarang ni maknanya dah banyak kan, kita tengok banyak Allah Ta'ala beritahu kepada kita ajar Nabi Muhammad SAW, suruh kata macam ni, kata macam ni, termasuk supaya kita tu berkata kepada orang-orang yang menolak agama ni kan. Kita katakan apa? Kul ta'alau, mari sini. Ta'alau, mari sini katakan, mari sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan, aku akan ceritakan, aku akan bacakan apa? Baca ayat-ayat lah kan. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni maknanya sebenarnya yang awak semua tu bohong. Ini yang sebenarnya ni, yang Allah Taala mengharamkan apa dia ni. Aku nak cerita ni. Iaitu apa yang diharamkan ni? Alla tusyriku bihi syai'a. Tu yang pertama, jangan kamu syirik dengan Allah Subhanahu Taala. Tengok dah yang pertama dah fail mereka ni kan. Allah Taala kata apa? Jangan syirik, kamu yang syirik. Tengok kan, tu yang pertama. Kamu duk mengata macam-macam, kamu kata macam ni, aku ni pembohong lah semua. Kamu kata Allah Taala redha lah macam-macam. Tengok sekarang ni apa yang kamu buat. Kamu syirik dah. Syirik nombor satu dah tak fail dah. Jadi Allah Taala kata, beritahu kepada mereka, Allah Taala haramkan alla tusyriku. Syirik ni banyak peringkat lah, kita kata kan. Ada peringkat yang paling tinggi sekali, syirik tu sembah berhala dan sebagainya semua kan? Itu syirik. Syirik yang paling rendah ada juga kan, iaitu kemungkinan berlaku pada kita, iaitu tidak ikhlas buat satu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mungkin berlaku pada kita kan, syirik juga tu. Cuma syirik tu dipanggil syirik khafi. Syirik tu syirik kecil, syirik sembunyi, syirik asghar pun jaga kan. Kalau tak ada ikhlas, kita buat satu benda kerana riak dan sebagainya, pahala tak ada pahala apa-apa. Nampak kan, kalau dah kita sembahyang, kalau pahala tak ada apa-apa, so satu kerugian yang sangat besar kan. Kita sembahyang kerana Allah, kita sembahyang nak dapat pahala, nak lepaskan. Tapi kalau dah syirik, tengok kan, tu syirik juga, syirik kecil Jadi Allah SWT kata, tengok kan, la tusyriku bihi. Allah tu mana? An la tu kan, dua perkataan situ kan, an la. Jadi dia gabung, dia jadi Allah dalam bacaan dia Allah. Bahawa tu dipanggil mufassirah iaitu dia nak ceritakan apa dia yang diharamkan. Allah Ta'ala kata
la tusyriku bihi syai'an. Nombor 1, wabil walidaini ihsana. Dan tengok terus datang suruh berbuat baik kepada ibu bapa. Tengok terus kan. Selalu dalam Quran ni dia akan gabungkan tu. Dia antara buat baik kepada ibu bapa dan juga syirik. Jangan syirik. Jangan syirik. Jangan. Sebab apa? Ibu bapa kan. Tak ada ibu bapa, maknanya tak adalah kita, tak adalah manusia. Gitu. Jadi manusia tu kena, walaupun ibu bapa tu kafir, walaupun kafir, satu saja, kalau dia suruh kita syirik, tak boleh. Tapi kalau dia suruh minta pada buat yang lain, jangan sekali-kali. Maknanya kita ni menyebabkan dia tu terasa hati dan sebagainya kan. Itu yang disebutkan oleh para ulama kan, bahawa kan dalam hadis-hadis sebut pun, even kalau ibu bapa kita dah tak ada kena mesti berbuat baik kepada kawan-kawan ayah, kawan-kawan mak kan. Supaya apa kan? Supaya jangan menyakiti hati. Sebab apa? Kita tak nak, ni kata anak siapa ni? Oh tu anak tu anak tu dulu teruk anak dia kan. Tengok kan. Jadi maknanya kita nak supaya berbuat baik bagi orang yang ada ayah mak, buat baik kepada ayah mak. Itu dapat pahala yang besar di situ kan. Maknanya itu lubuk pahala kita panggil kan. Sebab apa? Kita dapat pahala daripada buat baik tu, dah dapat pahala dah. Bukan payah pun. Jadi kalau buat jahat dah dapat dosa besar pula kan, mendaharkan ibu bapa walaupun dia kafir kan. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. Itu perkara yang ketiga. Allah Ta'ala kata jangan bunuh anak-anak kamu kerana apa? Imlaq. Imlaq tu takut miskin. Bunuh siap-siap lah. Miskin tak tahu lagi bila kan, entah akan datang ke. Takut miskin. Imlaq kata, faqrun takhafunahu. Dalam tafsir kata nahnu narazukukum wa iyyahum. Allah Ta'ala bagi terus bagi sebab kan. Kenapa kamu tak boleh bunuh anak kamu? Kerana yang beri rezeki kepada anak kamu, yang beri rezeki kepada kamu sendiri, wa iyyahum, mereka sendiri pun Allah Ta'ala katakan, bukannya mereka. Rezeki mereka daripada mana? Mereka boleh hidup sampai sekarang tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak-anak kamu ni, siapa yang akan beri rezeki? Allah Ta'ala juga beri rezeki. Kita ni nampak saja kan, macam beri makan, beli susu, beli ni dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya itu adalah daripada Allah. Allah Ta'ala dah nak beri rezeki kepada mereka tu. Sebab itulah jangan bunuh mereka. Allah Ta'ala kata apa ni wala taqtulu auladakum min imlaq. Kemudian nahnu narzukukum, tu sebab Allah Ta'ala bagi nahnu narzukukum, kami yang beri rezeki kepada kamu dan juga wa iyyahum, dan juga anak-anak kamu. Kemudian wala taqrabul fawahisha. Ini perkara yang keapa? Yang keempat yang keempat kan. Betul, 1 2 3. Yang keempat Allah Ta'ala kata wala taqrabul fawahisha, jangan kamu dekati pun tak boleh. Fawahish tu apa? Perkara-perkara buruk. Setengah ulama kata al-kabair, dosa-dosa besar. Maknanya semua dosa-dosa besar tu jangan beri rapat. Bukan buat tu. Maknanya rapat pun jangan. La taqrabu patutnya. Ada yang terjemah, ada yang tafsirkan kata al-fawahish tu maknanya zina. Jadi maknanya la taqrabu zina lah. Sebagaimana ada satu ayat lainnya. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir, apa yang tak zahir. Maknanya apa yang zahir, apa yang tak, macam-macam lah di kalangan ahli tafsir. Maksudnya kan ada yang kata maknanya yang nampak dengan yang tak nampak. Maknanya buat terang-terang, ataupun yang tak nampak dengan perasaan nak buat ke. Maknanya jangan dekati, jangan terfikir benda tu. Kalau sekarang ni kan macam-macam kan. Kita tengok dalam internet pun macam-macam yang boleh mendekatkan kita kepada benda-benda yang kejahatan ni kan. Jadi jangan awal-awal lagi, jangan pergi rapat ke situ. Sebab itulah ulama kata itu adalah sadduz zara'i, dia kata kan, iaitu menghalang daripada perkara yang boleh bawa kepada kejahatan. Jadi mesti ditutup benda tu. Jadi benda tu pun haram juga kata. Sebab itulah dalam Islam kata, kalau kata zina, maknanya diharamkan melihat ke, menghidu ke, menyentuh ke, ikhtilat ke kan, duduk dekat-dekat bersama-sama kan dan sebagainya kan. Itu semua tu adalah pengharaman. Jadi kalau boleh dijauhkan seboleh-boleh mungkin kan. Sebab apa? Benda tu adalah termasuk dalam wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Benda yang nampak, benda tak nampak. Sebab dia tak nampak dalam hati, tak nampak kan. Gitu. Kemudian wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi. Jangan kamu bunuh mana-mana jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan bil haqqi, melainkan dengan sebenar. Sebenar tu apa? Apa maksud sebenar? Sebenar ni maknanya kalau bunuh kerana sebenar tidak menjadi masalah. Bagaimana contohnya? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Nabi kata dalam hadis 40 kan, Imam Nawawi tu sangat bagus kan, insya-Allah kan. Kita belajar hadis 40 tu, Imam Nawawi dalam ada satu hadis itu. Dia sebut situ apa? Dia kata Nabi SAW sebut tidak halal darah seorang muslim itu melainkan dengan salah satu daripada 3. Nabi kata. Apa dia? Baca insya-Allah hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kita panggil Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okey, jadi baca hadis. Jadi Allah SWT sebut sini kan, jangan kamu bunuh melainkan kerana sebab-sebab yang dibenarkan. Kalau sebab dibenarkan itu tak mengapa kan. Kemudian yang terakhir Allah Ta'ala kata zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun.
Semua benda-benda tu, itulah yang wassakum wasiat. Wasiat ni bukan maknanya sebut-sebut biasa maknanya kan, tapi sebut dengan heavy maknanya kan. Sebut sungguh-sungguh kan. Itu Allah Ta'ala wasiat kepada kamu kan. Wasiat tu kan, kalau kita kan wasiat orang nak mati ni kan, makna ayah wasiat, makna tu benda yang besar lah tu kan. Makna dia ingat ni yang jangan lupa itu. Jadi Allah Ta'ala kata sini, zalikum wassakum bihi. Macam itulah Allah Ta'ala ingatkan. Allah Ta'ala ingatkan kamu ni gitu. La'allakum ta'kilun. Moga-moga kamu ni ta'kilun. Jalan lain kata tatadabbarun, iaitu kamu tadabbur, kamu perhatikan, kamu faham betul-betul jangan kamu jadi orang yang tak faham. Jadi alhamdulillah kita habis hari ini muka surat 148. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada kita kan. Dan ceritakan macam-macam, tengok kan dakwah Nabi SAW, apa yang dihadapi, apa yang patut dikata, apa yang akan mereka dikatakan dan sebagainya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita panduan. InsyaAllah setiap hari InsyaAllah kita tengok Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dapat faham sedikit InsyaAllah, sekadar yang kita mampu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga kita jumpa lagi InsyaAllah dalam sesi akan datang, iaitu di muka surat 149. Kalau tak ada halangan, InsyaAllah esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.